أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس وبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah dan membunuh nabi-nabi dengan jalan yang tidak benar, serta membunuh orang-orang yang menyeru manusia supaya berlaku adil, maka sampaikanlah berita yang menggembirakan mereka dengan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Mereka itulah orang-orang yang telah rosak amal perbuatannya di dunia dan di akhirat. Dan mereka tidak akan memperoleh sesiapa pun yang dapat memberikan pertolongan. Ayat ini mendedahkan golongan disebut al-maghdubi alaihim, mereka yang diberkahi oleh Allah, yang kita baca dalam surah Al-Fatihah. Manusia yang ada tiga golongan. Alladzina an'amta alaihim, orang-orang yang Tuhan beri nikmat ke atas mereka, iaitulah nabi-nabi, siddiqin, syuhada, dan orang yang soleh. Al-maghdub alaihim, mereka yang diberkahi, ad-dhalin, yang sesat. Yang diberkahi ini ialah mereka yang tahu berkenaan dengan Islam, berkenaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebut dalam kitab suci mereka, diberitahu oleh ulama-ulama mereka. Ulama mereka pun beritahu akan zahir Nabi akhir zaman dengan sifat-sifat, dengan nama-nama dan sifat para sahabat radhiyallahu anhum. Beritahu pada mereka. Bila Nabi datang, mereka lawan Nabi SAW, menentang Islam, menentang orang Islam. Bukan sekadar itu, Allah Ta'ala mendedahkan perangai mereka di zaman dahulu. Belum datang Nabi Muhammad SAW, mereka sudah jahat, sudah zalim. Innal ladhina yakfuruna bi ayatillah, sesungguhnya mereka yang kufur terhadap ayat Allah, membohongi ayat-ayat Allah, sama ada ayat-ayat yang dilihat ataupun ayat-ayat yang dibaca. Yang dilihat ialah tanda-tanda kejadian langit dan bumi, menjadi dalil kekuasaan Allah. Di mana orang Yahudi dia percaya pada Allah, percaya ciptaan Allah, tapi mereka lawan Allah. Ayat-ayat yang dilihat dengan mata kasar, mukjizat Nabi-Nabi, mukjizat Nabi Musa AS, mukjizat Nabi Isa menghidupkan orang mati, menyembuhkan penyakit yang tak pernah diobat oleh ahli-ahli perubatan. Orang buta boleh celak. Ini mukjizat Nabi Isa. Mereka lawan Nabi Isa dan nabi-nabi yang lain. Wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq, dan mereka itu membunuh nabi-nabi dengan alasan yang tidak benar, yang tidak betul. Mereka bunuh nabi-nabi, antaranya ialah Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan nabi-nabi yang lain. Ibnu Katsir meriwayatkan mereka membunuh 300 orang nabi. 300 orang dia. Waktu pagi bunuh 300 orang nabi, waktu petang pergi ke pasar. Tak ada apa-apa pada mereka. Perangai Yahudi.
Qul lam ya'tikum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum. Fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Dalam surah Al-Baqarah. Setiap kali datang Rasul kepada mereka yang tak sesuai dengan hawa nafsu mereka, sebagian Rasul mereka bohongi dan sebahagian lagi mereka bunuh Rasul-Rasul ini. Nabi Zakaria dia belah dengan gergaji. Belah dengan gaji. Nabi Yahya dia sembelih, dipancung kepala. Dan nabi-nabi yang lain dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Ini perangai orang Yahudi. Mereka tahu itu nabi-nabi Allah. Nabi Yahya menghalang Raja Herodos berkahwin dengan anak tiri dia. Dia nakkan anak tiri dia. Anak tiri dia lawa. Mak tiri ni pula nak suruh raja kahwin dengan anak-anak dia. Satu hal, mak tiri ni nak ke raja lah, tak apalah raja nak ke anak dia pun sanggup. Dipanggil Nabi Yahya. Nabi Yahya kata tidak halal padamu. Lalu Nabi Yahya dipancung lehernya. Cari Nabi Zakaria. Nabi Zakaria bersembunyi dalam batang kayu. Lalu iblis beritahu Nabi Zakaria duduk dalam batang kayu. Dia gaji batang kayu. Belah dengan Nabi Yahya sekali. Nabi Isa nak dibunuh. Allah Ta'ala angkat ke langit. Selamatkan Nabi Isa. Disebut dalam hadis yang sahih, Nabi Isa akan turun di akhir zaman dan membunuh Dajjal, pemimpin Yahudi di akhir zaman, Al-Masih. Di mana rabai-rabai Yahudi, pendeta dia percaya orang Yahudi akan menguasai dunia. Dengan munculnya Al-Masih. Al-Masihud Dajjal. Al-Masih pembohong. Allah Ta'ala, Nabi sebut, Nabi Isa akan bunuh. Membuktikan kebenaran Nabi Isa dan pemimpin Yahudi itu dibunuh oleh Nabi Isa. Orang lain tak boleh bunuh. Nabi sebut hadis yang sahih. Dan di masa itu, orang Yahudi akan dikuburkan kerana jenayah mereka membunuh Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Jadi hari ini, orang Yahudi dikumpulkan balik ramai-ramai ke Palestin. Berhijrah dari Eropah, dari Amerika, dari Afrika, pakat balik mereka. Balik pasal apa? Untuk dikuburkan di situ. Bukan untuk berkuasa, tidak. Untuk dikubur. Dengan sebab itu, satu mazhab ortodok Yahudi, Naturi Karta, menyatakan bahawa penubuhan negara Israel ini adalah haram, menjadi bencana pada orang Yahudi. Dia pun tahu. Kalangan Yahudi ortodok percaya penubuhan negara Israel ini akan menamatkan bangsa Yahudi dalam sejarah manusia. Jadi hari ini dia kumpul ramai-ramai dari situ balik. Yang masalahnya orang Arab buat normalisasi. Bodoh. Arab ni tak baca Quran, tak baca hadis. Arab bebal lah ni. Arab yang kaya-raya ni tak mengaji dah agama. Jadi setengah orang kita yang bukan Arab ni ada nak ikut dia juga. Itu bahaya. Sebenarnya mereka kembali situ untuk dihukum di akhir zaman. Ini akan berlaku. Tiba masanya Yahudi akan dihapuskan. Yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nas. Dan mereka membunuh pendakwah-pendakwah dan ulama-ulama. Ulama-ulama, pendakwah-pendakwah dibunuh. Kerana ulama-ulama yang menegur kemungkaran berlaku. Dibunuhnya ulama-ulama ini. Dibunuh ulama-ulama ini. Orang Arab pun ada juga hari ni, ikut Yahudi ni. Takak Imam Masjid Mekah. Imam Masjid Mekah ada berapa orang ditahan. Banyak ulama-ulama yang ditahan hari ni kerana menegur. Mengkritik kerana mengadakan hubungan normalisasi dengan Israel. Ulama-ulama ditahan. Inilah Nabi kata, umat aku akan terpengaruh Yahudi di akhir zaman.
la tattabi'una sunnata alladziina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira' hatta law saliku duhda la salaktumuh. Umat aku, kata Nabi, akan terpengaruh Yahudi, senyeka demi senyeka, sehasta demi sehasta. Sehingga Yahudi masuk dalam lubang biawak, masuk sama. Qaulul Yahud wa Nasara ya Rasulullah. Sahabat tanya Yahudi dan Nasara ya Rasulullah, kau ada paman, siapa lagi? Memanglah orang Arab yang kaya hari ini sudah leka, terpengaruh dengan Yahudi, terpengaruh. Akan menerima akibatnya. Jaga-jaga, ini adalah fitnah akhir zaman. Fitnah akhir zaman, bencana di akhir zaman akan berlaku. Disebut dalam Al-Quran, mereka membunuh pendakwah-pendakwah dan orang menyeru kepada kebaikan dan keadilan. Abashirhum bi'azabin alim. Beri berita gembira kepada mereka, Tuhan kata. Berita gembira dengan azab yang pedih, azab neraka. Nak sangat. Mereka akan terima azab yang pedih, yang menghinakan mereka, yang berhak, kerana mereka mengkufurkan ayat Allah, membunuh nabi-nabi dan membunuh ulama-ulama, pendakwah-pendakwah yang mengajak pada agama Allah. Terima akibatnya. Ulaika alladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Mereka itu ialah orang-orang terhapus semua amalan baik mereka di dunia dan akhirat. Walaupun buat kebajikan berjuta-juta, bilion, triliun buat kebajikan, tolong orang sana sini melalui pertubuhan kebajikan, bantu sana bantu sini, kononnya tunjuk baik. Semua amalan ditolak oleh Allah Ta'ala dengan sebab kekufuran. Tak ada iman. Dunia tak ada berkat, akhirat neraka. Wa ma lahum min nasirin, tak ada penolong bagi mereka. Tak dapat syafaat Nabi, tak dapat pertolongan daripada Allah pada hari kiamat. Masuk neraka lah mereka itu. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam.